Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap minggu. Dan minggu ini kita akan berbicara tentang berniaga ataupun berlaga. Yang paling penting, ianya padat, berinformasi dan bermanfaat. Bercakap pasal berniaga ni, semua orang suka berniaga hari ini. Dengan adanya internet, semua orang dah buka perniagaan ataupun berniaga secara biasa. Tetapi dalam perniagaan itu juga ada unsur-unsur dengki. Perlu atau tidak unsur dengki dalam perniagaan untuk memajukan perniagaan ataupun menjatuhkan orang lain? Dan akan berbicarakan tentang isu ataupun tajuk ini, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Suki, bukan adik-beradik dengan Suki loh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Ustaz sudi bersama dengan saya Ustaz. Okey Ustaz, baru-baru ni kita tengok viral beberapa perkara tentang perniagaan. Dan perniagaan ni sebenarnya daripada dulu, daripada zaman Nabi dulu pun berbagai-bagai cara yang kita dengar tentang dengki mendengki. Tetapi sebenarnya dalam perniagaan ni yang betul-betul dalam Islam tu, apa tu perniagaan sebenarnya Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi bila kita melihat kepada apakah maksud perniagaan itu sendiri, kata Imam Syafi'i dia bebas daripada 6 perkara. Saya simpulkan daripada nama Datuk. Nama saya? Ya. Hebat nama saya ni. Okey. Jadi yang pertama R, dia mesti dalam perniagaan bebas daripada riba. Okey, itu R yang pertama. Okey. Kemudian O, iaitulah onar. Onar ni maksud onar penipuan dan kezaliman. Yang tu tak boleh ada dalam bisnes jual beli, perniagaan, pelaburan. Baik, yang ketiga bila sebut S, iaitulah suap rasuah. Jadi dalam perniagaan tak boleh ada suap rasuah ataupun apa-apa untuk ejen ke untuk apa, yang tu tak boleh. Kemudian lepas S, kemudian kita ada Y. Y ni maksudnya yuran perjudian. Sebab perjudian ni dia kait dengan yuran kebiasaannya, maka itu antara benda yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan kemudian A, iaitulah dia kena ada abstrak. Maksudnya dilarang abstrak. Abstrak ni maksudnya ialah ada setengah tu kadang-kadang abstrak ni dia jual beli benda dia tak nampak. Dia tak tahu, dia tak jelas. Pelaburan masuk je, dia tak tahu, dia tak jelas, dia masuk je. Maka itu jadi isu dan perniagaan kita yang dalam Islam itu dia tak diterima. Kemudian yang last sekali iaitulah M, iaitulah menimbun barang. Menimbun barang ni biasanya bila orang harga boleh kita kata harga pasaran, tapi mungkin diramal mungkin banjir ke apa, mungkin stok tu kurang. Dia buat macam mana? Dia simpan barang tu dan kemudian bila mana tak ada barang, harga tinggi, dia jual harga yang melipat ganda. Tapi tu strategi Ustaz. Strategi, tapi sebenarnya ada hadis yang melarang lah daripada sudut buat perkara yang seperti itu. Tapi kalau setakat bersaing sesama sendiri, harga yang tu tak ada isu. Betul ke Ustaz, dalam Islam tu berniaga tu satu sunnah dan pahala yang banyak? Betul. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, iaitulah peniaga yang jujur. Dan jujur tu masuk dalam jual beli dia tak menipu, testimoni tak tipu, dia punya cara dia promosi barang tak tipu, iklan tak tipu. Maka pada waktu tu Nabi kata mereka akan berada dalam syurga bersama dengan para nabi, para anbiya dan juga orang-orang yang syuhada. Dan kemudian Nabi tambah lagi, iaitulah mendapat keberkatan di antara kedua mereka yang melakukan jual beli. Maksudnya nak masuk syurga, antara benda yang kena nak jelas juga, jual beli kita kena betul. Sebab tu kata Syekh Dr. Al-Qaradawi, ada 3 perkara yang buatkan jual beli tu jadi ibadah. Peniaga tu dapat pahala. Yang pertama sekali, niat yang ikhlas kerana Allah. Yang kedua adalah dia kita kata melindungi daripada perkara-perkara yang haram. Dan yang ketiga ialah dia konsisten tidak melalaikan dia daripada mengingati Allah, terutama ibadah. Okey Ustaz, kita bukan berdua saja Ustaz, ada seorang lagi teman yang akan bersama dengan kita. Dia ni handsome Ustaz. Dia handsome orang. Saya pernah tengok cerita dia, Dan Sadin cerita dia. Dan Sadin. Ya. Oh, Dan Sadin. Dan Sadin. Okey, kita tengok siapakah teman yang akan bersama dengan kita. Salahnya kalau ada orang bercinta. Dah memang Imi tu sukakan Saleha. Tino? Tino lagi lah tak ada, Mek. Suka bodoh. Welcome back Sembang Viral. Thank you. Ini Izu Islam, seorang pelakon, seorang penyanyi, seorang usahawan. Lagi apa lagi Izu? Apa lagi Izu? Penari juga. Oh ya, penari selain daripada pengacara lagi. Apa yang okey, Izu dah berapa tahun dekat dalam bidang ni Izu? Dalam industri tu. Dalam industri lebih kurang 10 tahun lah. 10 tahun lah. Okey, Izu buat bisnes. Izu jual barang yang sama dengan orang lain. Izu tak rasa ke benda tu berlaga? Contohnya lah, saya jual satu barang ni, kawan ni. Untuk ni sama. Untuk jual kurta, saya pun jual kurta. Maksudnya tak rasa berlaga ke tu? Kita bukannya berdaga besar-besaran kan. Jadi apa yang saya jual adalah apa yang saya pakai. Saya pakai, saya rasa selesa. Dan orang tanya, Izu beli brand apa? Tak ni saya jahit sendiri, tak nak jual ke? Timbul idea untuk saya jual.
Jadi bila apa yang saya pakai, saya jual je, tak ada pula rasa macam nak ganggu orang punya periuk nasi. Sebab pada saya yakin setiap brand tu ataupun setiap pakaian, contoh pakaian kita ambil untuk kita jual tu, dia ada kelebihannya tersendiri. Orang luar boleh memilih sama ada mereka nak pakai siapa punya. Tak ada kata macam, oh jangan pakai Datuk Roshan punya, Datuk Roshan punya kain dia macam ni, tak ada. Kita pun tak pernah pula rasa macam nak jatuhkan orang lain apa semua. Okey, Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Okey, menyaga ni ada cara-cara macam-macam. Yalah, menyaga ni macam kita nak melariskan kita punya perniagaan. Boleh tak pakai pelaris, Ustaz? Dia satu benda yang Nabi sebut dalam riwayat Imam Tirmizi, dia termasuk daripada unsur-unsur di bawah kategori sihir. Di bawah kategori yang kita pakai tangkal-tangkal. Dalam Indonesia dia panggil jimat-jimat. Jimat bukan jimat duit. Jimat tu jadi tangkal lah kan? Ataupun dia pakai benda-benda yang boleh benda-benda mengarut lah. Ataupun mungkin juga jampi-jampian. Jadi dia benda-benda macam tu Nabi tak ajar kan? Nabi tak ajar. Tapi daripada sudut hakikatnya, sama ada jampi-jampian ataupun jenis pakai-pakai tertentu, semua perkara itu tidak dibenarkan daripada sudut syarak. Nabi sebut jelas, semua perkara itu termasuk daripada boleh bawa kepada syirik. Kena hati-hati. Tapi kalau katakan contohnya Ustaz okey, contohnya Izu pernah dengar tak? Macam contohnya orang menyaga, dia takut orang dengki pada dia, jadi dia kena pasang pendinding. Izu pernah dengar? Saya pernah dengar. Saya pernah dengar. Pertama sekali, kalau apa sunnah yang Nabi ajar tak ada masalah. Contoh, dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi suruh baca 2 akhir ayat surah Baqarah 285 286 sebagai melindungi kita daripada perkara-perkara yang tak elok. Contoh, ini biasa orang yang berniaga ataupun apa, kalau dia amalkan benda ni mudah-mudahan. Termasuk juga dia membaca 3 kul. Qul a'udzu birabbil falaq dan sebagainya. Maka yang tu jadi pendinding kepada dia, mudah-mudahan. Tapi dia kena yakin lah. Jangan duk baca macam tu, baca lepas tu dia salahkan ayat. Tak betul. Jadi keyakinan dia tu adalah rezeki dan tawakal pada Allah, dan bacaan ayat tu mudah-mudahan jadi seakan pendinding lah bagi. Maknanya elak daripada terkena buatan orang, sihir apa semualah. Banyak orang percaya pada Allah, tapi berapa peratus yang yakin? Ini satu persoalan yang besar. Maksudnya dalam perniagaan itu kita kena yakin bahawa rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 4 perkara tak boleh kita elak: hidup, mati, rezeki, jodoh, pertemuan. Kalau kita review sesuatu produk, produk tu tidak betul, tapi kita dapat duit, adakah kita duit membetulkan dia? Duit kita cakap bagus, tapi sebenarnya tak bagus. Kita dapat bayaran daripada situ. Adakah duit itu haram ataupun tidak, Ustaz? Syubhat. Kita kembali selepas ini. Itu dengki. Maksudnya kalau dia bisnes lingkup, kita nak nikmat apa kebaikan yang ada pada orang tu hilang. Kita kalau beli dekat luar, harga dia RM10. Tapi bila artis jual RM30. Ni apa cerita ni? Kita nak berniaga ni, sometimes ada yang berniaga benda yang sama, ada berniaga lain-lain. Jadi bagi kita tak perlu nak orang kata merasa marah. Simple saja. Kalau kita jadi jiran, kita jadi kawan, jangan lawan. Macam cakap, terkilah dengan bangsa saya sendiri. Kenapa kau macam ni? Janganlah kita cuba untuk tutup periuk nasi orang lain. Sebenarnya rezeki tu takkan pernah salah alamat. Kita kena buat apa yang kita rasa bagus untuk kita improve diri kita. Tak perlulah kita nak menjadikan benda tu satu pergaduhan. Sebab kita nak berniaga sesama cari rezeki kan. Yang senipu meniaga. Kalau boleh buat baik-baik lah. Sampai gaduh-gaduh lah. Susah. Jangan nampak sangat kita ditergugat dengan kewujudan orang lain. Kalau kita rasa kita punya bisnes tak maju, kita kena kajilah apa kekurangannya, apa yang pembeli nak kan. Lagi baik kita kawan, jangan lawan. Okey? Kembali Sembang Viral. Thank you very much appointment anda menepati untuk bersama dengan kami, dan kita teruskan bersama dengan Ustaz dan juga Izu. Okey Ustaz, yang tadi tu soalan saya tadi Ustaz. Kalau kita buat review benda tu tak bagus, adakah pendapatan kita, sebab kita review ni biasanya dibayar, adakah benda tu halal ke tak halal tu dia punya duit? Pertama sekali dalam agama kita dia ada istilah dipanggil najash. Najash. Bukan najis. Najash ni maksudnya ialah dia guna taktik ataupun unsur-unsur mengelabui pada suatu benda yang dia mungkin review, ataupun mungkin daripada sudut asalnya saya jual produk ataupun jual apa-apa, saya bayar dekat Izu, saya bayar kat Tok, tolong sikit komen saya punya kata bagus. Jadi bukan saya yang komen, mereka yang masuk berjemaah kan? Jadi semua duk komen apa semua bagus. Padahal tapi tak try pun. tak try pun, ataupun mungkin tak menepati yang sebenarnya. Makanya itu ada ciri najas yang Nabi larang. Itu satu. Contohnya kita kata tengah buat bid kan. Buat bid kemudian satu orang ni masuk, dia bukan nak beli pun. Dia saja bid nak suruh orang lain naik. Faham. Itu juga termasuk dalam najas yang dilarang oleh Nabi SAW. Itu biasa orang buat yang live tu kan. Ya, sebenarnya kawan-kawan dia masuk untuk bid naik. Betul. Tapi itu strategi Ustaz. Sebab itulah Nabi sebut strategi ni dalam riwayat Imam Ibn Hibban, Nabi kata apa dia, itulah man ghasya falaysa minna, siapa menipu bukan kalangan kami. Kemudian wal makru wal khida' finnar, siapa yang buat muslihat tipu daya dalam neraka.
Nabi ancam dengan benda yang seperti itu. Jadi walaupun strategi, tapi jangan guna cara macam tu. Guna cara yang betul. Tadi kan bagi produk, tadi kan hantar ni, tadi hantar betul-betul review. Sungguh-sungguh buat. Yang tu baru genuine punya produk. Satu lagi yang viral baru ni, Izu pun saya rasa Ustaz pun tahu dan semua orang kan tahu juga. Okey Izu, ada seorang peniaga ni, makcik ni, dia menjaga satu tempat ni. Tiba-tiba ada orang sebelah tu yang baru datang, dia buka menjaga, dia menjaga menu yang sama dan dia halau orang sebelah tu. Ini Izu rasa macam ni. Saya sendiri tak pernah alami situasi tu. Dan saya tengok bila saya berniaga, bila pergi di booth-booth, kita buka dekat carnival, tak ada masalah, tak pernah pula berlaku masalah tu. Yang bila kita sama-sama jual kurta, kau datang marah dekat aku yang kau tak boleh jual kurta, kau kena jual benda lain, kau dah kira berniaga. Tapi perkara ni berlaku Ustaz. Dah berlaku. So pandangan Ustaz macam mana? Boleh atau tidak dihalau orang tu? Pertama sekali, isu perniagaan ni dia ada IP, intellectual property. So kita ada brand. Contohnya Izu, brand Izu, Datuk brand Rosham contohnya. Jadi Izu tiru brand Datuk. Nama pun sama, jenis sama, semua jenis sama. Itu tak boleh. Yang tu tak dibenarkan. Tapi kalau kurta sama, nasi lemak satu RM2.5, RM3 apa semua, dari sudut agama kita tak ada masalah. Kenapa mamak sebelah-sebelah boleh okey? Betul. Kenapa kita dekat booth bila pergi pekan pagi ke apa semua jual ikan sebelah-sebelah semua okey? Kalau kita tak tengok stesen minyak pun sama. Kadang-kadang duduk sebelah-sebelah tak ada pula. Betul. Nampak dia orang gaduh. Jadi di sini maksudnya daripada sudut hukum dia tidak jadi isu. Cuma sebagai orang yang ada adab, Assalamualaikum, tuan tanya sikit, saya pun rasa macam nak start berniaga. Kita boleh tengok pada air muka orang tu, dia pun rasa macam apa nak berniaga apa tu? Mungkin nasi lemak ke? So kita pun tahu dah dia tak suka kita. Situ sebenarnya kita ada introduction, kita ada adab, ada akhlak yang kita perlu tengok kat situ. Kemudian juga kita kena tengok daripada sudut yang kita buat tu macam mana, sambalnya pedas ke tak. Kemudian juga daripada sudut kita sebagai pengguna, kita pun mungkin ada tujuan untuk kita boleh tegur. Kemudian daripada kita sendiri yang berjual beli itu sendiri, presentation kita macam mana, layanan customer kita macam mana, macam mana kita buat kita punya produk semua. Jadi benda tu semua main peranan. Jadi secara hukum benda ni tak ada isu selagi mana kita tak tiru produk dia. Nasi lemak tok yah, kita buat sebelah dia nasi lemak tok yah, tu tiru lah. Itu problem lah. Itu kata Izu, kata Ustaz. Kita dengar pula kata peniaga-peniaga. Kita ada interview sikit dengan Ustaz. Kita tengok sekarang. Tak baguslah macam tu kan, nak gaduh-gaduh. Kita masing-masing cari rezeki kan. Tak apalah, dia nak berniaga, macam tu berniaga, macam tu lah. Kita berjiran ni kena bertolak ansur lah. Tak maulah nak bergaduh-gaduh. Janganlah buat macam tu. Kita cari rezeki ni rakat sama-sama. Buat apa pula kita nak marah-marah diorang? Sebelah akak pun orang jauh kat berniaga lagi. Tak pernah lah akak nak marah kan, nak tanya dia ke tak ada. Dia pun berniaga lagi, dia selemak kat selemak. Tak pernah lah akak nak pergi jumpa dia, kenapa berniaga macam ni. Kita tahu kan rezeki masing-masing kan. Orang pun tahu mana yang sedap, mana yang tak sedap. Itu je lah. Makcik sini selalu ke ada mana-mana orang datang, orang macam marah. Macam orang tu tak nampak kedai makcik tau. Kita punya nasi lemak ni lambat nak habis. Tak apalah kata rezeki kita sampai ni macam ni je lah. Nak buat macam mana. Tapi makcik ni buat tak tahu je lah. Malah nak bergaduh-gaduh kan. Nak buat apa nak bergaduh. Kita ni cari makan kita sama kan. Kita menjaga ni nak ikhlas hati lah kan. Kalau kita bergaduh, masyarakat orang lain tengok tak molek lah orang, tak cantik lah kan. Kita rezeki kita. Dia rezeki dia. Nak buat macam mana kan? Niaga ikut suka Allah Ta'ala. Habis pun Alhamdulillah. Tak habis pun Alhamdulillah. Rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Okey, itu pandangan daripada peniaga-peniaga tentang isu kita pada hari ini, berniaga atau berlaga ya. Kadang-kadang dalam perniagaan tu kena ada berlaga sikit, tapi berlaga dari segi yang baik dia tak ada masalah. Kita cemburu dengan orang. Cemburu bukan dengki atas dengan kehebatan orang. dia. So kita pun kena hebat juga. Macam mana kita nak mengatasi, oh hebat dia masak, tengok dia masak kari berlaku. Kita pun nak masak kari, kita nak jadi hebat lagi, kita cari menu, cari ilmu. Jadi maknanya kita bersaing secara yang sihat. Cemburu secara yang sihat. Dia masalah bila sampai kepada ada dengki. Dengki ni perangai Ustaz Okey, dengki ni sebenarnya dia ada beza tadi dengan cemburu tadi ataupun dengan dalam agama kita ada dua sebenarnya. Istilah Arab dia, satu dengki, satu ribtah. Ribtah ya. Dengki ni apa dia? Dengki ni ialah kita nak nikmat apa kebaikan yang ada pada orang tu hilang. Tu dengki. Maksudnya kalau dia bisnes lingkup, kalau dia buka kedai tutup. Tapi kalau cemburu ataupun kalau ribtah tadi, macam Datuk cakap, dia masak bagi elok, cari resipi, cari ilmu, yang tu tidak jadi isu. Sebab tu kata Nabi SAW, la hasada illa fisnai, jangan kamu hasad dengki melainkan pada dua kelompok dalam hadis sahih kan. Maksudnya apa dia? Orang bagi Quran, bukan kita curi Quran dia, jangan dia baca. Biar dia baca Quran, kita pun nak jadi baca Quran macam dia. Kalau dia sedekah, kita pun nak cari duit yang halal, nak sedekah lebih lagi mungkin pada dia. Tak ada masalah. Maka agama kita dalam isu bab muamalat, nak bersaing apa semua ni, bersaing secara sihat, bersaing cara yang dibenarkan oleh syarak, tak ada isu. Izu, artis, okey, ataupun selebriti,
Dia kalau jual produk contohnya kita boleh beli produk yang macam ni. Yang ni pula. Kita kalau beli dekat luar harga dia RM10. Tapi bila artis jual RM30. Ni apa cerita ni? Okey, dia ada sebab dia. Mungkin dia limited edition. Contoh benda ni ada 10 aja, ada sign Izu Islam. Siapa yang dapat ni mungkin korang je lah yang ada, korang ada pas eksklusif, nanti boleh makan malam bersama dengan Izu. Tapi kalau beli kat luar mungkin harga dia RM3. Tapi beli yang Izu buat ni, ada sign Izu apa semua, nanti boleh makan malam sama-sama RM10. Mungkin ada faedah lain kan. Tapi tak tahulah boleh ke tak, Ustaz. Yang tu mungkin patutlah dia jadi RM10. Itu terpulang kepada pengguna ataupun siapa-siapa yang nak membeli. Okey, sebelum Ustaz jawab yang tu, dalam Islam berapa persen boleh naik, Ustaz? Perniagaan. Satu soalan keuntungan. Okey, sahabat Nabi Urwah Al-Bariki, sahabat paling cerdik dan paling pandai untuk berjual beli. Sampai Nabi kata, dia ni kalau jual tanah kampik, bukan tanah hektar, tanah yang untuk isi dalam pasu tu, itu pun boleh laku, kata Nabi. Sebab apa? Pertama, Nabi suruh dia pergi pasar, Nabi bagi 1 dinar, pergi pasar dan kemudian beli seekor kambing. Dia pergi pasar, pergi pandai apa benda semua, dia dapat setengah dinar seekor. Maksudnya half lah lebih tu kan. Dia pun beli 2 ekor. Bila dalam perjalanan beli 2 ekor, kemudian bila tengok dia kata Nabi suruh beli seekor je, baru dia teringat kan. Jadi dia pun jual dengan harga 1 dinar. Beli setengah dinar, jual 1 dinar. Berapa patut keuntungan? 50%. Accounting lah, ada setengah pandang 1%. Okey, maksudnya dalam fiqh Islam tidak ada penetapan berapakah peratus keuntungan yang boleh diambil. Yang paling penting adalah produk tu okey, boleh jual beli dan sebagainya, dan tidak, kalau daripada sudut peniaga dia tak boleh lawan price shilling. Kalau contoh harga bawang tu RM8 yang kerajaan telah tetapkan RM8 lah, itu price shilling. Yang ni produk kita sendiri. Jadi produk kita ada willing buyer apa semua, maka hukumnya adalah harus tanpa ada sekatan berapa peratus untuk diambil. Yang penting pembeli setuju, okey, silakan. Ada saya dengar dia kata dalam Islam tu hanya dibenarkan maksimum 50%, bukan macam tu, Ustaz? Bukan. Dalil dan bukti tadi telah jelas menunjukkan bahawa tak ada ni. Bahkan tak ada di kalangan para ulama pun yang menyekat berapa persen untuk kita ambil. Terpulang. Menarik ni. Maknanya yang makan malam tadi semua okey lah. Okey. Tak ada isu. Yang penting betul-betul makan malam. Tapi saya nampak yang tengok tadi Izu tu nampak tak okey sikit. Sebab apa? Dia kata barang tu RM3. Dia taruh sign dia taruh sini sikit RM7. Nampak dia ni artis yang macam low class sikit, murah sangat. Kita kembali selepas ini. Kena naik lagi sebenarnya. Murah sangat. Jangan memaki. Jadi kita tegurkan yang baik dan sebagainya, dan kemudian jangan lapar viral. Kita kena jual benda yang berkualiti. Jangan jual benda yang tidak berkualiti. Kau kualitikan benda tu disebabkan nama kau. Contoh, welcome back Sembang Viral. Thank you very much appointment anda. Masih lagi bersama dengan saya, Ustaz dan juga Izu. Okey, Ustaz, kita sekarang ni kita ke segmen netizen bertanya. Netizen bertanya ni sebenarnya kadang-kadang diorang boleh sorok nama diorang. Tak perlu tahu nama diorang kalau diorang tak nak tahu nama. Dan juga diorang boleh tanya apa-apa soalan. Tak ada kena dengan topik kita pada hari ini, berniaga ataupun belaga. Saya nak bacakan soalan yang pertama. Netizen ni nama dia Nazrul. Okey, kepada Ustaz, minta Ustaz jawab, apa pendapat Ustaz tentang tulah seorang individu dari Maghribi yang mendakwa dia adalah keturunan ke-38 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah ke untuk saya ragu-ragu? Baik, untuk dia ragu-ragu. Okey, pertama sekali kita kata dia dipanggil Ahlul Bait lah. Ahlul Bait ni banyak dia punya kelebihan, antaranya dia tak terima zakat. Jadi kita kata memang ada kelebihan Ahlul Bait ni, dia daripada keturunan Nabi SAW. Cumanya siapakah dia? Kita refer apa yang berlaku pada hari ini. JAKIM telah keluarkan statement menyatakan bahawa perlu berwaspada. Kemudian Mufti Negeri Sembilan telah keluar pandangan menyatakan hanya menggunakan nama, membawa nama Ahlul Bait tu. Selangor batalkan program-program tu. Kemudian juga tengok di Mufti Pulau Pinang pun kata kena berhati-hati. Jadi kita kata daripada sudut itu asasnya boleh untuk syak, untuk ragu, tak ada masalah. Tetapi kalau benar dia keturunan Nabi, maka kita hormat. Lebih-lebih lagi dia mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi soalan, Ustaz, daripada Masyitah, ya.
baru-baru ini itulah seorang guru yang cuba membangkitkan beberapa isu pendidikan. Adakah salah seorang guru mempersoalkan sesuatu perkara yang dia rasa tidak betul? Isu berkait dengan soal ataupun beri cadangan yang bernas ataupun kita kata melontarkan idea, ini isu-isu sebenarnya siapa-siapa pun kena terima, hatta saya pun ataupun dan sebagainya. So lontaran ini kita ambil pada satu sifat yang positif. Cumanya Nabi melihat kepada hadis Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, bagaimana kita nak menegur pemimpin. So menegur pemimpin, kalau ikut hadis tu macam kita tak boleh nak praktik tau. Maksudnya Nabi suruh apa? Pegang tangan dia, kamu bisik dengan dia, cakap dengan dia. Mana dapat? Ya kan? Jadi maksudnya secara praktikalnya agak sukar. Jadi kita ada saluran, bolehlah hantar ke email ke, pergi kat jabatan apa semua, tak jalan. Tapi tak jalan juga kadang-kadang itu. Maka pada waktu itu kadang-kadang isu viral. Kan kita viralkan apa semua, baru mungkin ada tindakan, baru nak nampak baru dan apa. Jadi kita kata kalau dah tak ada saluran yang lain, dan kemudian alhamdulillah saya syabas pada KPM terima teguran itu dan kemudian tak dikenakan apa-apa pada cikgu tu, ini satu tindakan yang sangat baik. Jadi kita kata perjuangan itu diteruskan untuk memtabakkan bangsa kita, anak-anak murid kita dan sebagainya. Jadi kita kata syabaslah. Okey, terima kasih kepada Nazrul dan juga Masyitah yang bertanya soalan, dan kita kembali balik pada kita punya berniaga ataupun berlaga. Dalam perniagaan, Izu pun berniaga, tak kisahlah berniaga kecil, berniaga besar benda. Okey, apakah tips-tips yang terbaik untuk kita maju dalam perniagaan supaya kita tidak melukakan hati orang, buat tak baik pada orang? Apakah tips-tips yang pada saya untuk jadi peniaga yang baik, yang tidak ada masalah dengan orang, satu, kita kena jujur lah, dan kita sentiasa kena ramah. Kita kena yakin dengan produk kita, dan kita kena jual benda yang berkualiti. Jangan jual benda yang tidak berkualiti. Kau kualitikan benda tu disebabkan nama kau. Contoh macam Datuk cakap tadi, sebab aku Islam, jual je lah apa pun, janji boleh jual. Okey, sekiranya kita ni tak berpuas hati terhadap peniaga lain, apakah cara yang terbaik untuk kita menegur Ustaz? Ni conclusion dia. Macam mana cara yang terbaik? Pertama, kita juga cari makan, dia pun cari makan. Jadi antara benda yang paling terbaik, kita kata Assalamualaikum dululah sebelum masuk tu. Itu satu. Yang kedua, bila mana kita melihat daripada sudut persaingan positif tu, kita sebenarnya semua ni Islam tu bersaudara, dan dia menjadikan kita sebagai satu umat yang kalau boleh kita nak maju pun maju sama-sama lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, proses kita nak menegur itu juga adalah jangan memaki. Jadi kita tegurkan yang baik dan sebagainya, dan kemudian jangan lapar viral. Okey, Ustaz dengan Izu standby, saya tanya Ustaz dulu. 3 sebab kenapa tidak perlu ada unsur dengki dalam perniagaan. 3 sebab Ustaz. Mula tadi saya ambil nama Datuk Rosham. Akhir saya ambil nama No. N-O-R. Hebat Ustaz ni, nama aku tu hebat sebenarnya. Betul. Nama saya tak ada ke? Ada. Z ada. Duk tengah fikir. Okey. Tapi yang keluar Datuk dulu. Datuk dulu. Okay. Pertama, no adalah kita nak nikmat daripada kita berjual beli, itu adalah satu nikmat yang Allah anugerahkan, dan kita kena pandu benda itu adalah bawa kepada berkat dan pahala. Okey. O iaitu omong kosong. Bila kita jual, kita tak terima orang buat apa kat produk kita, orang tegur apa, kita tak terima, omong kosong. Bisnes tak akan maju. Kita akan ada sifat dengki tu jadi kosong saja, tak ada apa. Okey, kemudian R, ranak, iaitulah persahabatan. Jadi kita berniaga apa benda semua ni, jangan berdengki, jangan apa, supaya kita tak nak meranakkan persahabatan kita. Jadi jadikan Nur ni panduan yang nama Datuk tu dalam kehidupan kita bila bisnes dan berniaga. Jadi sekarang kau pula 3 sebab. Janganlah 3 daripada nama kau. Apa dia? Istiqomah. Istiqomah dalam perniagaan. Istiqomah dalam perniagaan. Tak ada istiqomah, bahaya juga. Separuh jalan nanti kan. Z. Zakat. Ya. Ustaz diamlah Ustaz. Ustaz kena tolong saya. Bantu. Okey, zakat. Zakat. Kita berniaga supaya kita nak dapatkan boleh bayar zakat. Untung dan yang halal. Ustaz tolong. Hebat. So, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Izu. Kita sembang santai-santai, bukan nak cari siapa punya salah. Sebenarnya kita juga mengajar diri kita, dan kita harap sembang-sembang kita ini juga membuka mata, membuka minda semua orang supaya kita berhati-hati dalam perniagaan. Kerana perniagaan ni bagus, dalam Islam memang digalakkan. Tetapi kalau kita tersilap langkah, apa yang kita dapat tu tidak ada berkat. Dalam perniagaan juga kena ada adab dan kena ada akad. Dan adab, akad dan juga keuntungan kita dapat tu berkat, insya-Allah. Terima kasih kerana bersama dengan Sembang Viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Bye.